Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, okey, tak apa. Kita akan teruskan kelas kita pada pagi ini dengan melihat kepada soalan tutor pagi ini. Suara saya jelas Harapnya kamu tak dengar bunyi bising di belakang. Okey. Saya cuba nak fokus kepada okey, baik. Saya cuba nak fokus kepada topik ini, iaitu kita panggil sebagai takwin al-jumal. Takwin al-jumal membawa maksud kita diminta untuk membina ayat. Membina ayat berdasarkan kehendak soalan lah, berdasarkan biasanya topik ni berkaitan dengan nahu lah. Maksudnya dia akan berikan kita kepada beberapa item yang terhad. Okey, dia akan minta kita bina ayat, konstruk ayat berdasarkan kehendak soalan. Macam yang kamu tengok di hadapan sekarang ni lah. Okey, baiklah. Untuk itu, pada yang sesi pertama ni, saya nak fokus pada yang mudah-mudah sahaja dahulu. Okey, kita fokus yang mudah sebab yalah, senanglah sikit kan. Lagi satu, soalan yang saya pilih ini kebanyakannya dia berkaitan dengan asas, topik-topik yang orang kata berkaitan dengan hukum hakam asas dalam bahasa Arab, berkaitan dengan hukum hakam i'rab. Okey, fa'il tu mesti marfu', maksudnya mesti berbaris hadapan, betul tak? Lagi satu, kita okey. Untuk soalan begini, satu cara kita kena faham berkenaan dengan konsep al-i'rab. Okey, saya tulis dekat sini Ini sebagai ulang kaji kamu. Okey. Ulang kaji kamu. Al-i'rab ini maksud dia melibatkan perubahan. Okey, dia melibatkan perubahan. Perubahan itu berlaku di mana? Pada hujung kalimah, pada hujung perkataan. Maksudnya dia melibatkan baris. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh yang paling mudah, Zaidun. Okey. Kenapa kita baca Zaidun dengan baris depan? Betul tak? Zaidun. Kerana dia duduk di hadapan. Dan keadaan ini kita panggil dia sebagai marfu'. Ini keadaan marfu'. Okey. Macam mana kita tahu dia ini keadaan marfu'? Sebab dia ada tanda. Tanda itu biasanya datang dengan baris ataupun dengan huruf. Okey? Macam sekarang ni. Zaidun. Betul tak? Zaidun. Sebagai contoh, Zaidun mujtahidun. Okey. So kita tahu yang di sini adalah mubtada dan mujtahidun adalah khabar sebagai contoh. Okey. Sekarang Zaidun ini dalam keadaan marfu'. Okey. Maksudnya dia duduk di hadapan, di permulaan ayat. Oleh kerana dia duduk di permulaan ayat, maka dia dihukumkan atau keadaan tempat dia duduk itu dipanggil marfu'. Jadi apa tanda dia? Apa tanda dia marfu'? Macam mana kita nak tahu? Betul lah dia marfu', tapi apa tanda dia? Tanda dia di sini adalah dengan baris depan. Okey? Tanda dia dengan baris depan ataupun kita panggil tanwin. Okey? Kita panggil tanwin. Macam contoh sekejap ini yang baris ni kita baca Zaidun tu kan. Boleh tak? Okey, ini tanda dia di sini adalah dengan baris. Ada setengah ketika kita akan lihat perubahan. Tanda dia marfu' itu bukan dengan baris, tetapi tanda dia dengan huruf. Macam mana? Contoh dia macam begini. At-talibani mujtahidani. Sebagai contoh macam ni. Betul tak? Dua orang pelajar lelaki tersebut bersungguh-sungguh. Okey? At-talibani.
Mana? Okay, kita tahu. Kenapa kita baca at-talibani? Kenapa kita tak baris depan juga? Sedangkan kita tahu sebab dia duduk di hadapan. Betul tak? Biasanya duduk di hadapan mesti berbaris depan. Kenapa tak zahir baris depan? Apa kita panggil tanwin tu? Ha, kerana dia di sini kita tahu dia duduk di tempat mubtada, dia permulaan, tetapi oleh kerana dia datang dalam bentuk dua orang, di sinilah dia ni kita panggil marfu' juga, tetapi marfu'nya itu ditandakan dengan huruf alif. Kenapa dengan alif? Kerana dia ini adalah musanna. Okey, kerana dia adalah musanna, bermaksud dua. Kita tahu kan kalau musanna kan kita nak menggandakan suatu objek dengan menambahkan alif nun di belakangnya, betul tak? Tapi bila kita nak beri tanda dia marfu, kita tak perlu sebut nun. Kita hanya cakap musanna bil alif. Marfu bil alif. Okey? Okey, ini ingat Dan jadi untuk soalan sebegini kamu kena faham pertama sekali konsep yang kita panggil, saya padam dulu supaya kamu nampak. Okey. Soalan begini kamu kena faham kepada 3 perkara. Okey, pertama sekali halatul i'rab. Okey. Halatul i'rab ni merujuk kepada yang tadi 3 itulah. Okey, sama ada dia marfu ataupun dia mansub. Okey, mansub ini adalah keadaan dia berbaris atas ataupun dengan huruf ya sebagai contoh ataupun yang paling biasanya berlaku. Okey, kalau marfu tadi dia marfu apa tanda dia dengan baris depan ataupun dengan alif. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Okey. Ada satu ketika i'rab juga di sini kamu kena ingat dia dalam satu keadaan dipanggil majrur. Majrur ni semua maklum kan, tanda asal dia macam ni, dia majrur baris bawah ataupun dengan huruf ya. Itu biasanya. Okey. So kamu kena ingat itu keadaan tersebut. Halatul i'rab. Kemudian perkara kedua yang perlu kamu ingat, saya lupa, patutnya ini yang perkara kedua. Okey. Perkara pertama sebenarnya adalah yang ini. Mauqi'ul i'rab. Mauqi'ul i'rab. Okey. Mauqi'ul i'rab. Kalau ada soalan kamu boleh hentikan tanya saya terus, okey? Mauqi'ul i'rab ini membawa maksud kedudukan ataupun kita panggil inilah apa dia punya tempat tu. Kita tahu dia marfu tapi apa keadaan dia. Di sini yang kita panggil sebagai kita tahu, kita dah pernah belajar sebelum ni. Fa'il, maf'ulun bi, kan? Kita ada naibul fa'il. Kita ada belajar maf'ul mutlak, semua tu kan? Betul tak? So itu yang kita panggil sebagai mauqi'. Mauqi'ul i'rab merujuk kepada lokasi ataupun tempat i'rab dia. Kita panggil dia sebagai apa? Betul tak? Okey. Dan yang ketiga perlu kamu faham ketika nak menjawab soalan begini adalah yang ini. Perkara ketiga kita panggil sebagai alamatul i'rab. Okey, alamatul i'rab. Maksud alamatul i'rab ini apa dia? Tadi kita dah belajar kedudukan, okey, ataupun location dia. Kemudian kita tahu apa tanda dia, betul tak? Apa tanda dia? Kemudiannya kita nak tahu dia ini apa tandanya. Kalau kita faham fa'il itu berbaris, fa'il itu marfu, lokasinya marfu, apa barisnya? Barisnya di alamatul i'rab ini, di sinilah kita cakap dengan baris, sama ada dengan baris depan yang kita panggil sebagai dhammah. Dhammah ini maksudnya berbaris depan. Kalau fathah maksudnya berbaris atas. Okey. Manakala apa tadi? Kasrah. Satu lagi kasrah kita panggil berbaris bawah. Okey. Jadi ada setengah keadaan. Ini yang asal dia. Alamat i'rab yang asalnya adalah dengan baris lah. Ini yang asal. Okey.
Ada juga satu keadaan kita panggil sebagai sampingan. Maksudnya tanda baris itu tidak jelas tetapi digantikan dengan huruf seperti huruf ya, alif ataupun dengan waw. Kenapa boleh jadi begini? Kerana perkataannya bukan berbentuk mufrad, bukan berbentuk kata tunggal, tapi boleh jadi datang dalam bentuk musanna ke ataupun jamak ke ataupun dan sebagainya. Okey. So, kamu perlu faham untuk menjawab soalan begini, 3 perkara yang perlu kamu ingat. Okey. Pertama sekali, fahamkan mauqi'ul i'rab dia. Yang kedua, apa keadaan i'rab dia. Dan yang ketiga, alamatul i'rab dia. Okey. Kemudian, tips yang kedua untuk menjawab soalan begini, kamu kena ingat, jawablah yang paling mudah. Menggunakan contoh yang paling mudah. Jangan susah-susah. Jangan susahkan diri kamu. Ingat orang bilang contoh yang mudah sahaja. Okey? Setakat ni ada soalan ke? Jelas ke? Ada sebarang soalan yang kamu tanya? Adam, saya lupa nak tanya khabar. Saya harap semua sihat. Adam, Adib dan Taufik. Semoga semua sihat walafiat. Okey? Kalau ada soalan, kamu boleh tanya terus. Okey? Tak ada soalan setakat ni? Semua okey ke? Okey, Ustaz. Okey. Baik. Kita teruskan ya. Kita lihat kepada soalan pertama. Soalan pertama dia tanya berkenaan dengan, saya padamlah dulu nanti kamu boleh tengok dekat video. Soalan pertama dia minta kita nyatakan jumlah dan minta contoh lah bagi kita kan. Katakan ayat yang mengandungi. Fiha ini di sini membawa maksud mengandungi. Okey? Mengandungi apa dia? Fa'il. Maksudnya fa'il ini pelaku lah kan? Fa'il kemudian marfu. Marfu. Perhatikan dia dah bagi tanda dah. Fa'il marfu bid-dhammah. Perhatikan di sini. Kalau kamu tengok ada 3 perkara, 3 item. Maksudnya dalam ayat kita mesti mengandungi satu perkara yang meliputi 3 benda ni. Pertama sekali dia fa'il. Kemudian apa tanda fa'il? Apa lokasi dia? Kedudukan dia marfu. Ditanda dengan apa? Dengan berbaris depan. Jadi kita faham fa'il ni maksud dia pelaku, betul tak? Pelaku kan? Jadi pelakunya ini mesti dalam keadaan marfu. Memang betul lah marfu. Marfu ini khas untuk biasanya khas memang khas marfu ini untuk fa'il, pelaku. dan oleh kerana dia berbentuk tunggal, maksudnya fa'il ini datang dalam bentuk tunggal mufrad, jadi barisnya lagi jelas dinampak. Jadi kita tanda dengan dhammah. Tanda dengan dhammah. Dhammah maksud berbaris depan. Maksudnya dalam ayat kita mesti ada satu fa'il. Okey? Jadi apa contoh ayat dia paling mudah? Boleh bagi contoh ayat tak? Bagi contoh kata kerja. Kita fahamkan fa'il ini datang selepas adanya fa'il. Betul tak? Jadi cuba kamu berikan satu contoh fa'il. Apa saja fa'il? Nanti saya lengkapkan. Siapa boleh bagi contoh? Fa'il. Fa'il, kata kerja. Tak kiralah fa'il mudhari' ke, fa'il madhi ke. Jangan fa'il amar. Kalau boleh jangan bagi fa'il amar. Untuk soalan begini, bagi contoh dalam 2 bentuk. Maksud saya paling sesuai gunakan fa'il madhi. Okey, fa'il madhi sahaja ataupun fa'il mudhari'. Supaya nampak lagi jelas fa'il itu berbaris hadapan. Ingat madhi ataupun mudhari' sahaja. Cuba bagi contoh. Siapa ada contoh fa'il? Kita lengkapkan nanti. La'iba. La'iba. Okey. La'iba. Baik. Kita tengok la'iba. La'iba ini adalah kata kerja, fa'il madhi, betul tak? Jadi la'iba maksudnya bermain, sudah bermain. So sudah bermain tidak lengkap. Betul tak? Tergantung. Jadi kita memerlukan pelaku. So kita letaklah sebagai contoh Zaidun. Nak bariskan ke? Tak perlu bariskan. Sebab kita faham kalau kita dah
Sebab kita tahu, kita boleh baca, kita boleh agak. Kalau tanpa baris pun kita akan baca huruf dal ini dengan baris hadapan. La'iba Zaidun fil mal'ab sebagai contoh. Fi mal'ab. Zaid bermain di mana? Di padang. Adakah ayat kita ini, contoh kita ini memenuhi kehendak? Soalan. Dia kata datangkan ayat, buat satu ayat yang mengandungi fa'il marfu' bidhammah. Fa'il itu dalam keadaan marfu', maksudnya dia duduk selepas fa'il dan dia berbaris hadapan kerana dia dalam bentuk mufrad tunggal. So, semua itu ada tak dalam Zaidun? Adalah. La'iba Zaidun. Macam mana baris Zaidun ini berbaris hadapan? Dia berlaku kerana dia duduk selepas la'iba. Maksudnya fa'il, okey, fa'il tak akan terjadi tanpa ada fa'il di hadapannya. Betul tak? Macam tu. Fa'il. Kalau fa'il sahaja, ayat kita lengkap ke tak? Tak lengkap. Dia belum memenuhi syarat ayat. Dia masih dalam kerangka kata kerja, maksudnya kata nama sahaja. Itu kategori kata kerja. Bermain. Kalau kamu nak buat ayat bermain, tak boleh kan? Jadi kamu memerlukan pelaku dia. Jadi kita panggil pelaku itu sebagai fa'il. Okey? Jadi untuk itu ayat ini sudah melengkapi syarat seperti mana dinyatakan dalam soalan. Jumlatun fiha fa'il marfu' bidhammah. Tak payah bariskan pun tak ada masalah. Kita boleh tahu juga, lagi selamat tak payah bariskan. Okey? Jadi la'iba Zaidun fi mal'ab. So ayat kita lengkap sebab kita dah memenuhi kehendak dia, iaitu mendatangkan ayat yang mengandungi fa'il, iaitu pelaku yang mana dia dalam keadaan marfu', okey, sebab dia duduk selepas fa'il dan ditanda dengan baris hadapan, iaitu dhammah. Dhammah di sini dalam keadaan tanwin lah. Okey, macam tu. Okey, ada sebarang soalan? Nampak mudah kan? InsyaAllah soalan begini kamu sebenarnya boleh jawab. Okey, kamu jangan risau. Okey, kemudian soalan kedua. Soalan kedua, dia minta kita datangkan satu ayat yang mengandungi isim. Di sini dia ada 3 syarat sebagai. Okey, 3 syarat. 3 syarat tersebut dia kata mengandungi isim, kata nama lah kan. Kemudian majrur. Majrur ini satu keadaan, biasanya kita faham majrur ini dengan berbaris bawah, betul tak? Tetapi dikatakan kat sini tandanya dengan baris, dia letakkan tanda majrur itu bukan dengan baris bawah tetapi dengan huruf. Dengan huruf ya. Isim majrur bil ya. Isim majrur bil ya. Okey. Bila kamu terfikir begini, kamu kena ingat satu kata nama tersebut dia majrur dengan dia. Kalau macam Zaidun, boleh tak dia majrur dengan baris bawah ya? Tak wujudkan ya tu, betul tak? Maksud dia di sini kamu kena ingat bahawasanya dia adalah perkataan berbentuk jamak. Sebab hanya jamak muzakkar salim sahaja dia, sebagai contoh kita bagi contoh muslimuna. Betul tak? Al-muslimuna, muslimuna. Kita tahu muslimuna ini adalah kata nama jamak muzakkar salim sebab dia berakhir dengan waw nun. Di sini bila dia duduk di hadapan ayat untuk jamak ini, kita panggil dia ini masih marfu', keadaannya marfu' tetapi bukan dengan baris. Macam kita nak baca muslimuna, muslimunu, tak boleh. Dia tetap akan baris atas. Tetapi kita tahu di sini dia marfu' dengan huruf waw. Marfu' dengan huruf waw. Bila dalam keadaan mansub dan majrur, dia akan bertukar kepada huruf ya. Muslimina. Muslimina. Okey. Dalam keadaan mansub dan majrur.
Okey. Jelas ke setakat ni? Nak saya teruskan ke? Ada soalan tak setakat ni? Pening ke? Semua okey ke setakat ni? Jelas. Okey. Sebagai contoh, muslimuna. Okey, muslimuna ini dalam keadaan marfu' Ini marfu'. Dalam keadaan mansub dan majrur, dia bertukar kepada huruf ya. Jadi kalau kita nak gunakan contoh inilah. Okey, muslimina. Ada tak dia ni? Sesuai tak dia ni sudah untuk dijadikan dalam contoh kita nak gunakan sebagai contoh untuk ayat di sini nombor 2 ni. Boleh, tetapi bersyarat. Sebab biasanya isim majrur ini kan kata nama, betul tak? Muslimuna. Walaupun dia jamak muzakkar salim, tetapi kita masih anggap dia sebagai isim. Isim bila mana dia dalam keadaan majrur, maksudnya sebelum isim tersebut ada huruf jar, betul tak? Ada huruf jar. Huruf jar itu sebagai contoh lam. Lam, li, baris bawah. Li, untuk membawa maksud untuk muslimin, untuk orang muslim. Kalau kita kekalkan sebagai contoh di sini sebagai contoh saya tulis kat sini, lam, li. Boleh tak kalau kita gabungkan terus li muslimuna? Tak boleh. Sebab lam ini akan menyebabkan yang kita panggil sebagai huruf jar. Ini yang kita panggil sebagai huruf jar. Huruf jar akan menyebabkan isim selepas itu akan menjadi majrur, dalam keadaan majrur. Dan tanda dia majrur, kalau dia biasa huruf kalau dia huruf tunggal, kalau dia kata mufrad seperti Zaid, kan? Macam Zaid huruf akhir ini akan berbaris bawah. Tetapi untuk jamak mudzakkar salim, dia akan bertukar kepada huruf waw nun itu, waw itu akan bertukar kepada huruf ya. Jadi kita akan cakap limus limina. So, inilah yang akan kita bawa masuk, yang kita akan gunakan dalam ayat kita untuk nombor 2. Okey? Jadi maksudnya limuslimina, untuk orang Islam, untuk orang Muslim. Jadi kita perlukan pelengkap ayat ini. Sebab dia tak boleh duduk di hadapan. Sebab kalau kamu gunakan ayat ini bukan ayat lagi, hanya masih kata nama saja, frasa nama. Kamu bawa masuk dalam sini, adakah dia sebuah ayat? Tidak, belum lagi menjadi ayat. Jadi sebagai contoh, kamu perlukan mubtada, kamu memerlukan pemula cerita. Sebagai contoh, kita ambil contoh paling mudah, Palestin. Sebagai contoh, Palestin, kota Palestin itu untuk siapa? Limuslimina. Lengkap tak ayat kita? Baru sekarang di sini dia menjadi ayat, sebuah ayat yang sempurna. Kerana apa? Dia mengandungi mubtada dan juga khabar dia dalam bentuk syibh jumlah. Palestin itu untuk siapa? Apa pelengkap cerita dia? Untuk orang Islam. Palestin li muslimina. Jadi sekarang kita ada isim, kata nama. Okey, kata nama di sini adalah muslimin, jamak mudzakkar salim, tapi oleh kerana dia ini majrur, dia berbaris bawah, tapi oleh kerana dia dalam jamak, maka dia majrur dengan huruf ya. Dan kita faham majrur ini didahulukan dengan huruf jar, iaitu huruf lam. Macam tu. Palestin li muslimina. Setakat ni jelas ke? Ada soalan ke? Boleh tangkap tak apa yang saya nak sampaikan dekat sini? Boleh. Adam, ada soalan ke? Adib, jelas
Ada soalan ke? Kalau ada soalan kamu boleh tanya Okey. Saya harap di sini jelas kamu kena ingat balik. Untuk mana-mana soalan di sini yang nyata dia punya permintaan, kamu kena nyatakan mengikut kerangka. Maksudnya jawapan kamu mesti mengikut kerangka. Okey. Sekarang saya tak pastikan sama ada silibus tingkatan 4. Saya terlupa juga untuk semak. Silibus tingkatan 4 ada tak kamu belajar berkenaan nombor? Ada belajar berkenaan nombor tak? Ada ke? Soal tingkatan 4 belajar berkenaan nombor. Ada tak kamu belajar nombor sebelum ni dekat bahasa Arab? Ingat lagi tak nombor? Saya pun lupa juga nak semak berkenaan dengan nombor. Tak ingat Okey, tak apa. Kalau macam tu kita akan tak apa, kita advance sikitlah, okey. Kita advance. Mana satu itu? Okey. Untuk soalan nombor 3 ini, kamu kena buat satu ayat, nyatakan ayat yang mana dalam ayat itu mesti mengandungi khamsun. Khamsun, apa maksud khamsun? 50. Ini bila melibatkan nombor, kamu tak boleh main letak khamsun itu sembarangan, sebab kita dalam bahasa Arab kita ada hukum yang terperinci berkenaan dengan nombor. Okey, kita ada hukum yang terperinci berkenaan dengan nombor. Okey, sebagai contoh, saya akan bagikan kamu satu formula untuk kamu ingat. Okey, okey, kalau kamu cakap 50, kamu rasa lengkap tak ayat maksudnya bila kamu sebutkan nombor khamsun 50 sahaja, kamu rasa lengkap tak kamu punya ayat tu? 50 khamsun. Kamu mesti memerlukan pelengkap, betul tak? Betul tak? Ini adalah satu kaedah ma'dud. Okey. Adat ini adalah yang kita panggil bahasa Melayu bilangan. Okey, bilangan. Merujuk pada nombor lah. Manakala ma'dud adalah yang dibilang. Maksudnya yang dikira. Okey, apa benda yang kamu kira? Betul tak? Okey, adat ini sama ada berbentuk tunggal seperti wahid, ithnani, thalatha, kan? Asyara. Ada juga berbentuk belas-belas, betul tak? Ithna asyar, arba'ata asyar. Kemudian kita ada yang perpuluhan seperti berpuluh-puluh seperti 20, 40, 90. Ada juga yang gabungan seperti 29, tis'atun wa khamsun, tis'atun wa thamanun, betul tak? Tetapi untuk nombor, okey, ingat, kita dalam bahasa Arab, ma'dud ini akan berbeza-beza keadaan bila mana nombornya pun berbeza. Okey. Saya bagi untuk kita fokus ini dahulu, okey. Yang dua lagi tu kita abaikan. Nanti kalau kita jumpa baru kita akan jelaskan dengan terperinci. Okey. Apa-apa nombor bermula daripada nombor 11 sampai 99 dalam bahasa Arab. Ini bilangan nombor dia. Okey. Benda yang dibilang itu mesti dalam keadaan bentuk dia mesti dalam keadaan mufrad. Okey, dia mesti berbentuk mufrad dan dia berbaris atas. Dia mesti berbaris atas. Sebagai contoh, kalau kita cakap 30. Okey, kita cakap salasun. Betul tak? Salasun. Kalau kita nak cakap salasun sahaja semata-mata, tak boleh, tak lengkap, betul tak? Jadi kita memerlukan benda yang nak dikira sebanyak 30 tu. Sebagai contoh kita cakap 30 apa? Taliban ataupun 30 orang tilmid, ya, pelajar kan? So
30 pelajar. Pelajar dalam bahasa Arab kita panggil tilmid. Makanya ma'dud yang dibilang itu mesti datang dalam bentuk mufrad. So kita gunakan tilmid. Dan dia mesti berbaris atas. Maksudnya kita letakkan tanwin di atas. Jadi kita cakap thalathuna tilmizan. Thalathuna tilmizan. Kenapa tilmizan? Kenapa dia mufrad? Kenapa dia berbaris atas? Kerana dia duduk dalam kerangka nombor 11 sehingga 99. Apa-apa benda yang nak dikira, yang dibilang daripada nombor 11 sampai 99, maka yang dibilang, yang dikira itu yang kita panggil dalam bahasa Arab sebagai ma'dud. Okey. Dia mesti datang dalam bentuk mufrad. Mufrad maksudnya dia perkataan tunggal dan dia mesti berbaris atas. Okey? Macam tu. Jadi kalau kita cakap thalathuna tilmizan, so kita gunakanlah tilmizan. Maksudnya untuk soalan nombor 3 ini, kalau kita letak sahaja sebagai contoh khamsuna tilmizan macam gini. Rasa-rasa lengkap tak ayat kita? Ini belum ayat lagi ni. Ini baru frasa lah, kita panggil frasa kata nama ke 50 orang pelajar. So kamu memerlukan satu kata nama, satu kata kerja. Jadikan dia sebagai satu ayat. Jadi kamu pun buat ayat. Kamu boleh cakap apa ya? Kata kerja kita ambil yang paling mudah. Sebagai contoh ja'a. Ja'a. Sudah datang. Sudah datang khamsuna tilmizan. So, kalau kita contoh kita buat kat sini. Kamu tulis kat situ. Ja'a khamsuna tilmizan. Ayat ini lengkap ke tak? Bolehlah kita cakap lengkap. Sebab biasanya fi'il ja'a memerlukan pelengkap. Maksudnya datang ke mana? Betul tak? Kalau kamu nak tambah sikit lagi pun tak ada masalah. Ja'a khamsuna tilmizan ilal masjid sebagai contoh. Jadi lengkap. Maksudnya kamu dah gunakan ayat, kamu dah gunakan nombor 50 sebagai ayat, sebagai satu kerangka, sebagai jawapan dalam ayat kamu. So kamu nyatakan, sebab 50 merupakan adat, nombor, dan nombor dalam bahasa Arab mesti melibatkan pembilang ataupun benda yang dibilang, benda yang dikira. So 50 termasuk dalam kategori 11 hingga 9. Maksudnya apa? Benda yang dikira itu mesti datang dalam bentuk mufrad dan berbaris atas. Jadi kamu cakap khamsuna tilmizan. Tapi kalau kamu nyatakan itu sahaja tak lengkap, masih tidak mencakupi makna ayat. So kamu kena gunakan dia sebagai ayat. So kamu letaklah ayat ja'a, fi'il di hadapannya. Ja'a khamsuna tilmizan. Sudah datang 50 ataupun telah pergi 50 orang pelajar lelaki sudah pergi ke mana? Ke masjid. So di sini baru lengkap kita punya ayat. Okey? Boleh? Ada sebarang soalan ke? Saya harap jelas di situ. Kalau ada soalan kamu boleh tanya direct. Okey? Jadi ingat, apa-apa nombor start daripada nombor 11, okey, sehingga 99. Okay, sehingga 99, kamu kena ingat dia benda yang dibilang untuk nombor tersebut, dia mesti datang dalam bentuk mufrad dan berbaris atas. Okay. Okay. Itu soalan nombor 3.
Ada soalan setakat ni tiada? Jelas ke? Kalau tak ada, kita teruskan Ada soalan lain nak tanya? Siapa tadi nak tanya soalan? Ada soalan ke? Adam ke? Adib? Tak ada. Tak ada Taufik? Taufik kan? Okay. Baiklah, kita terus kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4, okay, dia minta kita satu lagi bentuk baharu yang kita panggil. Dia minta ayat juga ni. Dia minta ayat. Okay, dia minta ayat jumlah. Tetapi jumlah itu mesti mengandungi fi'il madhi. Tapi fi'il madhi mabni lil majhul. Saya rasa kamu dah pernah dengar sebelum ni, ataupun yang baru dengar hari ini. Okey, tak apa, jangan risau. Bila jumpa kerangka begini, mabni lil majhul membawa maksud pasif. Pasif, okey. Sebagai contoh, bila saya cakap, okey, begini. Saya makan kek. Okey. Siapa yang makan kek? Siapa pelaku dia? Fa'ilnya di situ siapa? Saya. Betul tak? Kan? Tetapi bila saya cakap begini, kek dimakan. Yalah, kek dimakan. Ataupun kek termakan. Biasanya yang bentuk pertama ni lah. Kek dimakan. Rasa-rasa kamu tahu tak siapa pelaku dia? Kamu tak tahu kan siapa pelaku dia? Sama ada saya ke, Zaid ke, pelajar tersebut ke, betul tak? Dia tak nyatakan dalam struktur ayat siapa yang makan kek. Yang ini yang kita panggil sebagai mabni lil majhul, ataupun dalam bahasa Melayu kita cakap pasif, kata passive voice ataupun passive verb, kata kerja pasif, yang mana biasanya diawali dengan imbuhan di. Okey, dimakan ataupun biasanya, tetapi biasanya di ini yang paling famous lah. Okey. Dalam bahasa Arab dia pun boleh berlaku. Okey, dia boleh berlaku juga, tetapi ini dari segi maksud tetapi dalam bahasa Arab benda ini berlaku kepada kata kerjanya. Okey, sebagai contoh, akala Adam. Adam makan apa? Adam makan kak, makan kek. Adam. Akala Adam kak. Okey. Siapa yang makan kek? Cuba teka, siapa yang makan kek dalam ayat ini? Siapa yang makan kek dalam ayat ini adalah Adam. Kan, yang makan kek sekarang dalam ayat ini adalah Adam. Jadi, okay, kita faham di sini ini adalah fa'il. Ini fa'il. Okey, ini maf'ulun bih. Fa'il ini kita panggil, kalau kita nak i'rab dia, kalau kita nak jelaskan kedudukan dia dengan paling terperinci, kita cakap fa'il madhi mabni lil ma'lum. Maksud mabni lil ma'lum yang mana kita panggil dalam bahasa Melayu kata kerja aktif. Okey, lil ma'lum. Sebab kenapa lil ma'lum? Sebab diketahui pelakunya. Maksudnya pelaku bagi kata kerja tersebut kita tahu, nampak dalam ayat. Tetapi lawan dia adalah mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Okey, perhatikan pada baris kata kerja akala. Semua berbaris atas kan, betul tak? Tetapi bila kita gugurkan Adam di sini, kita tukarkan dia kepada pasif. Okey, Adam digugurkan. Adakah ayat ini akan kekal sebegini akala ka'kah? Boleh ke? Tak boleh. Dia mesti akan mengalami perubahan. Okey. Maksudnya kata kerja di sini
bila kita gugurkan fa'il, okey, maka dia fi'il ini akan berubah kepada fi'il mabni lil majhul. Maksudnya dia akan mengalami perubahan baris. Tanda dia macam mana? Apabila kata kerja yang asalnya sebegini, bila dalam keadaan mabni majhul, huruf pertama berbaris depan dan huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Jadi dipanggil dia daripada akala kepada ukila. Akala kepada ukila. Okey. Bila kita gugurkan Adam di sini, sebagai contoh, kita ubahlah kek ni kepada perkataan sebagai contoh apa ya, al-aruzza lah, nasi je lah, senang. Al-aruzza asalnya tadi Adam tadi makan kek, betul tak? Okay. Sekarang sepatutnya kita tukar kek tu kepada nasi. Okay. Al-aruzza maksudnya maf'ulun bihi asalnya berbaris atas kan, tetapi bila kenapa dia berbaris atas? Sebab sebelum ini ada kerana sebelumnya ada perkataan Adam ni kan fa'il. Jadi dia menyebabkan aruzza ini menjadi maf'ulun bihi, jadi baris atas. Tetapi bila kita gugurkan Adam, kita gugurkan fa'il, pelaku, kepada kata kerja akala ini, maf'ulun bihi ini akan mengambil alih kedudukan fa'il, kata pelaku ataupun pelaku yang sudah dibuang tadi. Jadi maf'ulun bihi ini akan bertukar kedudukan menjadi apa? Kita panggil sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Okey. Naibul fa'il dia menggantikan tempat fa'il. Dan kita tahu fa'il asalnya berbaris depan, betul tak? So naibul fa'il pun turut mengambil kedudukan yang sama. Dia pun berbaris hadapan. Maksudnya al-aruzza sekarang ini asalnya maf'ulun bihi, kerana dia duduk sekarang di tempat naibul fa'il, jadi dia akan berubah kepada baris hadapan. Fa'ilnya pun berubah baris. Jadilah ukila al-aruzza. Al-aruzzu. Maaf. Ukila al-aruzzu. Beras sudah dimakan ataupun dimakan beras tersebut. Macam tu. Okey. Jelas ke konsep ayat pasif, ayat tak pasif, ayat aktif, ayat pasif? Dalam bahasa Arab kita panggil dia sebagai apa? Sebagai, maksud itu asalnya, kita panggil dia sebagai fi'il madhi mabni lil majhul. Ini yang kita panggil dia di sini. Okey? Asalnya akala. Okey? Akala, tetapi bila kita ubah dia kepada bentuk pasif dengan menggugurkan kata nama ataupun pelakunya di situ, maka barisnya akan berubah. Okey. Okey, tak apa, tak ada masalah ni. Nanti bagi yang awal-awal tu kamu boleh tengok dekat video nanti, okey? Jadi sekarang ukila al-aruzza. Jadi maf'ulun bi sudah tidak ada sekarang. Maf'ulun bi mengambil alih kedudukan fa'il yang digugurkan tadi. Ayat asal kita begini kan? Akala Adam al-aruzza. Asalnya begini. Al-aruzza. Al-aruzza. Macam gitu. Adam makan nasi. Ini adalah fa'il, ini fa'il, ini maf'ulun bih, kan? Ini ayat asal kita. Yang kita panggil ayat pasif. Astagfirullah. Ayat aktif. Adam sudah makan nasi. Tetapi bila kita gugurkan, kita gugurkan Adam, itu fa'il dia. Di sini berlaku perubahan. Jadi fa'il ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Pastikan dia fi'il madhi, jangan fi'il mudhari' pula. Okey. Akala tadi dia akan berubah kepada baris ukila. Okey. Ukila. Ingat, untuk kata kerja sebegini bila dalam keadaan mabni lil majhul, dalam keadaan pasif,
baris huruf pertama bertukar kepada baris depan. Dan huruf sebelum huruf akhir untuk fi'il madhi untuk fi'il madhi dahulu. Dia akan berubah kepada baris bawah. Jadi daripada akala kepada ukila. Okey, kemudian bila kita dah gugurkan fa'il yang berbaris hadapan tadi, maka kita ada tinggal satu lagi yang dipanggil sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu akan mengambil alih tempat fa'il tadi yang digugurkan. Maka dia akan menjadi apa di sini? Menjadi naibul fa'il. Pengganti. Naib fa'il lah. Pengganti tempat fa'il yang digugurkan tadi. So, oleh kerana fa'il berbaris hadapan, maka penggantinya pun turut menerima baris yang sama. Jadi, kita panggil ukila al-aruzzu. Ukila al-aruzzu. Dimakan beras. Beras sudah dimakan. Macam tu. Jadi ini ayat kita. Contoh kita dekat sini nombor 4 ni. Sebab kehendak dia kita kena buat satu ayat yang mana menggunakan ataupun menyatakan fi'il madhi tersebut dalam keadaan mabni lil majhul. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai pasif. Ayat pasif. Macam tu. Okey. Inilah contoh kita. Okay? Inilah contoh kita pakai ukila al-aruz. Ukila al-aruz. Al-aruzzu. Ukila al-aruzzu. Okey. Baiklah, tadi kan kenapa saya gantikan al-aruzza tadi dengan pertama kita guna pakai al-ka'kah, betul tak? Al-ka'kah tu. Okey, kenapa saya ubah? Kerana kamu kena ingat bila mana ini tambahan. Okey, ini adalah tambahan untuk kamu. Kita gunakan contoh si Adam juga. Akala Adam al-ka'kah. Okay. Kita faham kan? Adam makan ka'kah ni kek kan? Dan dia punya gender sini? Mu'annas. Berakhir dengan ta ta'nis. Okay. Kita tahu yang makan kek sekarang ini Adam, pelakunya muzakkar. Tetapi bila kita gugurkan si Adam, kita buang Adam daripada struktur ayat kita. Sekarang yang akan mengambil alih nanti adalah ka'kah, betul tak? Dia akan jadi naibul fa'il, betul tak? Oleh kerana naibul fa'il adalah mu'annas, maka fa'ilnya tu pun mesti bersamaan dengan gender naibul fa'il. Jadi, dia akan jadi begini. Memang betul dah. Ukila. Tetapi, kerana naibul fa'il dia adalah mu'annas, maka kita tambah dalam fa'il itu bukan ta ni kita panggil ta mu'annas. Jadi ukilat al-ka'katu. Kek sudah dimakan. Kenapa kita jadikan begini? Kerana kita melihat gender maf'ulun bih yang asalnya itu. Sebab dia adalah mu'annas, maka bila mana dia menjadi naibul fa'il, maka fa'ilnya pun mesti meraihkan gender si maf'ul mesti meraihkan gender naibul fa'il. Kerana naibul fa'il sekarang adalah mu'annas, maka fa'ilnya pun mesti menjadi mu'annas juga. Jadi ditambahlah ta berbaris mati di belakang untuk menandakan bahawasanya naibul fa'il dia adalah mu'annas. Jadi ukilat al-ka'katu. Maksud dalam bahasa Melayu kan, maksudnya kan neutral. Kek sudah dimakan. Tetapi dalam bahasa Arab kita faham kata nama dia mempunyai gender sama ada muzakkar ataupun mu'annas. Okey, ada sebarang soalan tak dekat situ? Jelas ke? Saya harap kalau ada persoalan kamu boleh tanya. Okey, oleh kerana kita dah nak tamat untuk sesi ini, sila masuk ke link yang kedua. Kita pindah link kedua pula. Okey.
Masuk link yang kedua, boleh tinggalkan. Adam boleh keluar dari ni, masuk ke link yang kedua. Anis, saya nak tanya soalan boleh? Kamu dekat sekolah, saya tak ingat, dekat 4 punya syllabus ada belajar nombor ke? Soal tingkatan 4 sebelum ni, kamu ada belajar perkenaan nombor ke? Al-adadu wal ma'dud. Ada belajar tak sebelum ni? Tingkatan 4 sebelum ni. Sem lepas. Tahun lepas. Kamu ada belajar tak berkaitan dengan dalam bahasa Arab berkenaan nombor al-adadu wal ma'dud? Ada belajar tak sebelum ni? Ingat tak lagi? Topik ni al-adadu wal ma'dud. Ingat tak? Ada belajar tak sebelum ni? Mana yang lain? Okey, Anis, kita teruskan lah ya. Okey, tak apa. Sekarang, nombor 5 ni, dia minta kamu nyatakan ayat yang mengandungi na'at. Ayat yang mengandungi na'at. Na'at ni, saya rasa kamu dah maklum sebelum ni berkenaan na'at. Na'at adalah sifat. Sifat memerlukan objek. Dia ada dua perkara ni. Dia melibatkan dua kerangka ini. Sifat kan, sifat dia, kamu nak bagi sifat kepada benda, adjektif, frasa adjektif. So kamu memerlukan objek yang kamu nak berikan sifat tu, yang kita panggil dalam bahasa Arab sebagai mausuf. Dia sama ya. Kamu jangan rasa takut bila jumpa na'at ke sifat ke, mungkin dalam buku teks dia akan gunakan na'at lah. So benda yang sama lah dalam bahasa mudah dia. Sifat wal mausuf, na'at, man'ut. Sebagai contoh, bila saya kata macam ni, okay, Al-Quran, Al-Quran, okay, ini adalah objek yang kita nak bagi sifat dalam bahasa Arab. Okay, Al-Quran itu bersifat apa? Apa sifat dia? Cuba bagi sifat Al-Quran. Apa kamu nak bagi sifat? Apa sifat Al-Quran? Sebagai contoh lah kita, apa dia? Wahyu. Mulia. Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang mulia.
Ya, al-mulia dalam bahasa Arab kita panggil al-karim, betul tak? So kita bagi sifat. Jadi karim. Boleh tak macam tu? Kamu kena ingat sifat ataupun sifat dan mausuf ini dia mesti seragam. Okey. Seragam dari okey. Kamu perhatikan pada man'ut. Ini adalah objek yang diberikan sifat. Ini adalah sifat dia ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu sebagai adjektif. So ini kita panggil sebagai frasa adjektif. Okey. Al-Quran. Perhatikan pada perkataan Al-Quran itu, pertama sekali dia ada alif lam, betul tak? Maksudnya dia adalah ma'rifah. Okey, dia ma'rifah. Kemudian perhatikan pada gender perkataan ni. Dia adalah muzakkar. Ada tak taknis ke? Tak ada kan? Okey. Kemudian berapa bilangan dia? Sekarang bilangan dia adalah tunggal, satu. Okay. Dari segi baris pula ataupun kedudukan dia dalam kita panggil marfu' lah, baris depan, kedudukan di hadapan. So sifat untuk Al-Quran itu mesti mengikuti yang di hadapan objek tersebut. So bila mana Al-Quran ada alif lam, maka karim sifat adjektif itu pun mesti ada alif lam. Dari segi baris pula, kalau Al-Quran ini berbaris depan, so huruf terakhir dalam perkataan karim itu pun mesti berbaris hadapan. Oleh kerana Al-Quran dia adalah muzakkar, maka Al-Karim pun kita tak perlu letak taknis. Dan oleh kerana Al-Quran bersifat bilangannya mufrad, tunggal, maka sifat untuk dia pun mesti tunggal. Jadilah kita panggil di sini sekarang sebagai frasa adjektif. Frasa adjektif. Al-Quranul Karim. Okay, so ingat, sifat mesti didahulukan dengan mausuf ataupun di sini rangka soalan dia kata jumlah fiha na'at. Jumlah fiha na'at. Jumlah fiha na'at maksudnya kamu ada sifat, kamu ada mausuf ataupun kamu ada na'at, sebelumnya mesti ada man'ut. So kita gunakan contoh ini, Al-Quranul Karim. Okey, Al-Quranul Karim. Kita tulis ayat. Tetapi kalau kamu tulis Al-Quranul Karim sahaja, kamu rasa engamkah sudah tu? Sesuaikah sudah kita bagi contoh ayat? Sesuaikah dia dipanggil ayat? Dia belum masih dipanggil ayat, betul tak? Belum lagi layak dipanggil ayat. Kamu kena letak ayat. Jadikan dia gunakan na'at ini. Ini na'at dia. Jangan terkeliru. Ini na'at. Dia punya sifat. Ataupun dalam bahasa lain dipanggil, istilah lain dipanggil sifat. So ini adalah mausuf ataupun dia punya man'ut. Ini adalah adjektif. Adjektif. So ini objek dia. Okay. Ini kita panggil frasa adjektif, tetapi belum lagi menjadi ayat. So kamu kena gunakan frasa ini sebagai dalam ayat ke kamu. So sebagai contoh, buat ayat yang mudah. Qara'tu, betul tak? Saya sudah membaca. Qara'tu, kamu ada masukkan fa'il, itu qara'a. Tu fa'il dia, and fa'il dia dalam bentuk dhamir. So Al-Quran, so maksud di sini qara'tu fa'il dan fa'il. Maksudnya sekarang Al-Quran ini akan menjadi apa? Apa baris Al-Quran di sini? Siapa boleh teka? Apakah baris bagi Al-Quran di sini? Atas ke, bawah ke, depan? Cuba teka. Siapa boleh teka? Apakah baris huruf nun di sini? Baris atas ke dia, baris bawah ke, baris depan? Cuba teka. Baris apa? Siapa boleh teka? Anis. Baris? Baris depan. Baris depan. Siapa yang membaca sekarang? Dalam kata kerja, okey. Dalam kata kerja qara'tu,
Ini kan fa'il, betul tak? Qara'a, fa'il. Dalam sini ada dhamir kan? Betul tak? Dhamir ta berbaris hadapan. Qara'tu, saya membaca. Betul tak? Jadi, boleh tak kata apa, pelaku itu berganda sampai 2 kali? Ha, tak perlulah kan? Jadi di sini kita tak perlu tanda dia dengan baris depan. Kalau kamu tanda dengan baris depan, maksudnya kamu akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pelaku membaca Al-Quran. Al-Quran atau dalam bahasa Melayu kita cakap Al-Quran membaca. Dan maksud itu sesuai ke? Lari kan? Betul tak? Sebab kenapa saya kata begitu? Kerana kan dalam qara'tu, okey, qara'a. Ini kata kerja dia, membaca. Jadi bila cakap saya membaca, kita fahamkan qara'a adalah fi'il madhi. Fi'il madhi pertambahan untuk melibatkan pelaku itu, melibatkan dhamir, dia duduk di belakang. Betul tak? Bila, jadi sekarang qara'tu, kamu cakap saya sudah membaca. Maksudnya dia melibatkan dhamir ana. Tapi dalam fi'il madhi, macam mana kamu nak simbolkan ana tu? Kamu gantikan dengan ta berbaris hadapan, yang mana sebelumnya berbaris mati dan berada di hujung kata kerja. Jadi inilah yang dipanggil sebagai fa'il. Ini adalah fa'il lah, macam biasalah kan. Maksudnya selepas daripada fa'il, apa kita gelar tadi? Selepas fa'il, cuba teka. Selepas fa'il apa kita panggil dia tu? Apa kita panggil dia dalam bahasa Arab? Kamu qara'tu, saya membaca. Membaca apa? Apa kita panggil dalam bahasa Arab? Dalam ayat ini, Al-Quran ni lah. Al-Quran ini apa kita panggil dalam bahasa Arab? Cuba teka. Apa nama istilah dia tu? Anis, Adam, Taufik, cuba teka apa nama dia tu? Apa yang dipanggil? Fa'il, fa'il, banyak kali saya tulis ni. Cuba teka apa agak-agak, apa istilah dia tu? Maf'ulum, maf'ul, maf'ulum bih. Kita panggil dulu saya punya cikgu, saya cakap apa tahu? Mangsa. Dia panggil maf'ulum bih ni, maksud dia mangsa, mangsa kepada pelaku. Yalah, kamu membaca, kamu memerlukan mangsa kan? Apa yang kamu baca. Jadi kamu sekarang mangsa untuk fa'il saya di situ. Saya membaca Al-Quran. Nah, semua maklum kan berkenaan maf'ulun bi. Maf'ulun bi dia bagi perkataan yang mufrad, tunggal, dia berbaris atas. Jadi qara'tu Al-Quran. Dan dalam masa yang sama, kamu nak bagi sifat kepada Al-Quran, betul tak? Yang mulia. So, perkataan Al-Karimah ni mencakupi syarat sudah. Sebab dia sudah ada alif lam. Okey, sifat mesti mengikut keseluruhan aspek yang terdapat pada yang diikut. Jadi oleh kerana Al-Quran di sini berbaris atas, maka sifatnya pun huruf akhirnya berbaris atas. Ayat kita berbunyi qara'tu al-Qur'anal karima. Qara'tu al-Qur'anal karima. Macam tu. Ada soalan tak berkenaan konsep ini? Jadi maksudnya sekarang kamu sudah masukkan ayat, kamu sudah buat ayat yang mana dalam ayat tersebut mengandungi na'at, mengandungi sifat. Mana sifatnya? Ini sifat dia, Al-Karimah. Ini sifat kepada siapa? Al-Quran. Macam tu. Jelas ke? Ada sebarang soalan kamu nak tanya? Kalau tak jelas, saya boleh terangkan lagi sekali. Ada soalan ke? Daripada Anis ke Adam, Taufik? Jelas. Adam, Anis, jelas ke soalan?
Sorry, penerangan saya jelas ke di sini? Ada yang nak perlu diterangkan balik? Okey Jadi kalau okey sudah. Maksud saya sekarang um, ingat naat ini ataupun sifat dia mengikut kerangka begini. Okey. Apa-apa yang berlaku kepada mausuf, kepada man'ut, kepada objek yang diberikan sifat itu, maka sifatnya pun mesti mengikut balik. Okey? Mesti ikut, mesti serupa. Kalaulah di sini Al-Quran dia muzakkar, maka sifatnya pun mesti muzakkar. Okey? Kalau dia berbaris atas, maka sifatnya pun mesti berbaris atas. Kenapa? Kerana ini yang kita panggil dia kan maf'ulun bi berbaris atas, maka sifatnya pun akan mengikut baris yang sama macam maf'ulun bi. Okey? Dia mengikut. So itu sifat ini dalam bahasa Arab, dia kalau saya rasa kamu mesti dah diterangkan sebelum. Sifat ini termasuk dalam topik tawabi'. Tawabi' maksud dia mengikut. Okey? Baiklah, kita cuba teruskan untuk yang seterusnya. Saya padam-padam supaya ada ruang untuk kamu ni lah untuk saya menulis. Nanti kamu tengok video, kamu jangan risau. Okey, soalan yang kedua. Okay. Untuk soalan begini, boleh tak saya nak minta kamu cuba kita pilih, kita tak pilih semua lah kita tak jawab semua. Saya nak memerlukan ni lah apa orang panggil dalam bahasa Melayu, interaksi semua. Okey. Kita nak tengok pada soalan kedua. Okay. Soalan kedua, dia minta kita apa tahu? Kita mendatangkan ayat yang mengandungi naibul fa'il. Ingat lagi tak? Dia macam soalan yang tadi dekat sini. Soalan nombor 4 ni sama je konsep dia. Cumanya di sini dia nak fa'il dia, fa'il madhi. Di sini dia tak nyatakan fa'il. So kamu boleh gunakan fa'il madhi ataupun fa'il mudhari'. Tetapi yang pasti mesti ada naibul fa'il. Mesti ada naibul fa'il. Boleh tak siapa-siapa ataupun semua cerai buat bagi satu ayat yang mengandungi naibul fa'il. Kamu boleh gunakan Google, boleh tengok Google ataupun buat sendiri pun tak ada masalah. Saya nak kamu cuba buat satu ayat yang mana dalam ayat kamu itu ada naibul fa'il. Soalan ini sama macam soalan nombor 4. Cuba kamu buat satu ayat. Ayat yang paling mudah. Cuba buat satu ayat yang pasti dia mengandungi naibul fa'il. Boleh tak? Boleh ke? Cuba kamu tulis dekat sini. Kamu try buat dan kemudian kamu share dekat saya. Saya bagi tempoh 5 minit, 3 minit boleh tak? Kamu tulis dekat area ni, dekat ruangan chat. Saya tunggu dekat sini. Ayo. Sekejap. Tulis di sini. Sekejap Cuba tulis kat sini. Boleh tak? Boleh ke? Adam, Taufik, Anis, cuba share jawapan kamu dekat sini. Untuk soalan nombor 2 ni, jumlah fiha naibul fa'il. Cuba try. Cuba buat. Dia sama macam soalan nombor 4 tadi. Okey, 3 minit. Saya bagi tempoh untuk kamu cuba buat. Okey. Ambil je mana-mana contoh. Buat je contoh yang mudah, yang kamu faham. Yang penting dia itu merupakan naib fa'il. Cuba try buat.
Semua dah buat ke? Cuba tulis, cuba share dekat sini. Taufik, Adam, Anis, boleh tak share jawapan kamu? Boleh ke? Adam, Taufik, Anis, cuba share jawapan kamu. Tak apa, kita boleh semak sama-sama. Anis, cuba try tulis. Boleh tak? Hello. Semua ada ke? Ke Taufik nak share jawapan? Tak ada masalah, jangan risau. Tulis je tu. Kamu boleh type dekat sini, dekat ruangan chat. Type je. Sekejap. Okey, tak apa, tak apa. Masya Allah. Anis, ada ke? Masih lagi dengan saya ke? Anis? Cuba share jawapan kamu. Adam? Adam okey ke? Cuba share jawapan, nanti kita akan semak sama-sama. Tak ada masalah, salah ke betul ke tak ada masalah. Kan sesi kelas, jangan risaulah. Dah ada ke? Boleh dah ke? Dengan contoh yang okey, ada dah. Taufik bagi kataba at-talibu ad-darsa. Okey. Anis nak bagi contoh ke? Adam nak bagi contoh ke? Anis masih bersama ke? Okey. Tak apa, kita gunakan contoh Adam. Okey Adam? Sorry, Adam pula. Taufik, sorry. Adam pula, minta maaf. Siapa dia tu? Ada yang tulis ke tadi? Tak ada Okey. Adam ambil contoh. Sorry. Taufik. Okey, kita gunakan contoh Taufik, okey? Sekarang, ayat di sini, soalan di sini minta kita nyatakan ayat yang mengandungi naibul fa'il. Naibul fa'il. Okey, sekarang tadi jawapan Taufik adalah kataba at-talibu ad-darsa. Okey. Kita tulis dulu, okey? Kataba at-talibu ad-darsa. Okey. Kalau kamu tulis macam ni, kamu rasa adakah di sini yang kita panggil sebagai naibul fa'il?
Rasa-rasa naibul fa'il ada tak dekat sini? Cuba teka. Naibul fa'il. Sebab di sini kita ada fa'il. Ini fa'il kita. Ini fa'il. Okey. Ini macam biasalah maf'ulun bih, betul tak? Okey. Sekarang rasa-rasa sesuai tak di sini kerangka kita dengan ngam ke? Sesuai ke sudah dengan soalan? Yang mana soalan minta kita buat ayat yang mana mengandungi naibul fa'il, ganti fa'il. Sekarang dalam kita punya ayat kita ada fa'il, betul tak? Taufik, betul tak Taufik? Kita tanya Taufik. Betul tak? Ya. Contoh ni, betul tak? Sekarang dalam ayat ni kamu ada fa'il tetapi soalan minta naibul fa'il. So apa yang perlu dilakukan di sini? Apa yang perlu, kalau kita nak jadikan naibul fa'il, macam apa yang perlu kita buat? Apa langkah yang perlu kita lakukan? Naibul fa'il dia macam soalan nombor 4 tadi. Naibul fa'il, apa yang perlu kita buat? Dalam ayat, kita gunakan ayat kamu ni untuk buat ayat mengandungi naibul fa'il. Sekarang ada fa'il dalam ayat kamu ni. Macam mana kita nak tukarkan kepada naibul fa'il? Taufik, cuba teka. Dapat tak? Tukar Apa yang perlu dibuat? at-talibu. Tukar at-talibu. Jadi kutiba ad-darsu. Ad-darsu. Maksudnya sekarang kamu akan gugurkan at-talib ini. Kan sekarang dia fa'il. Jadi kamu kena gugurkan dia. Buang. Kutiba ad-darsu. Ad-darsu baru sesuai. Jadi bila kita, maksudnya sekarang maf'ulun bi akan bertukar menjadi naibul fa'il. So daripada asalnya dia baris atas, so dia berbaris depan. Jadi kataba tak boleh kekal, dia menjadi baris depan. Ku dan huruf sebelum huruf akhir berbaris bawah. Kutiba. Kutiba. Okey. Jadi ayat di sini kamu tulis, saya padam dulu, okey. Jadi kamu tulis di sini kutiba ad-darsu. Okey? Jumlah fiha naibul fa'il. Sekarang barulah ayat kamu mengandungi naibul fa'il. Mana naibul fa'il dia? Dekat sini. Kalau kamu ayat kalau kamu tulis macam ni, kataba at-talibu ad-darsa, dia tak sama dia tak sama sebab di sini pelakunya ada. Ini dia punya fa'il. Tidak ada naib fa'il, tetapi di sini baru ada wujud naibul fa'il. Naibul fa'il. Macam tu. Okey? Jelas ke Adam, Taufik, Anis? Okey, berkenaan baris, sebenarnya kalau kamu bariskan dan dia tepat, selamatlah. Tapi kalau tak ada baris pun tak ada masalah. Contohlah kamu tulis begini sahaja, seolah-olah macam ayat biasa kan, tapi tetap difahami juga. Tetap betul, sebab dia orang kata benda yang jelas lah, difahami lah. Maksudnya ad-darsu di sini pada pandangan pemeriksa, dia faham, oh kamu sudah tulis naibul fa'il. Okey, jadi kutiba ad-darsu. Okey, jelas ke konsep naibul fa'il? Adam, Taufik, Anis, ada sebarang soalan Ada sebarang soalan ke? Anis? Tak ada. Saya harap kalau ada persoalan kamu boleh nyatakan terus, okey? Jadi hati-hati kita menjawab, okey? Ingat kerangka apa yang dia minta itu kamu berikan. Okey? Kemudian kita ambil lagi satu contoh terakhir. Seterusnya nanti untuk soalan nombor 1, 3 saya nak kamu buat lah. Boleh tak? Kamu boleh buat, nanti kamu
send sahaja jawapannya kepada saya di WhatsApp. Boleh? Soalan pertama dan ketiga. Boleh tak? Rasa-rasa dua soalan ni boleh jawab tak? Kamu boleh rujuk buku, tak ada masalah. Okey? Agak-agak boleh jawab tak? Soalan 1 dan 3. Boleh Boleh. Nanti kamu Boleh. kamu serahkan saja jawapannya dalam WhatsApp saya. Soalan pertama dan ketiga sahaja. Okey? Okey, sekarang saya nak, sebelum kita tutup kelas, kita ni satu lagi, soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5 ni dia minta kita buat satu ayat yang mengandungi zaraf. Zaraf. Rasa-rasa pernah dengar tak kataan zaraf? Zaraf. Apa tu zaraf? Dia macam orang kata, kita dalam sebenarnya kita panggil kata arah lah. Okay? Yang melibatkan arah, yang melibatkan waktu, yang melibatkan tempat. Dia ada orang bilang kata sandang dia. Sebagai contoh apa? Macam perkataan fauqa, yamin. Okay? Apa lagi ya? Dakhil. Ini melibatkan tempat. Fauqa, yamin ini melibatkan tempat jugalah. Fauqa kan di atas. So lawannya tahta, di bawah. Yamin di kanan. Lawannya yasar, kiri. Dakhil di dalam, dakhila. Kamu perhatikan huruf akhir pada perkataan ini, lawan dia kharijah, dia berbaris atas. So dia kita panggil zaraf, dia orang kata mansub. Okey, berbaris atas semua. Ataupun contoh lain lagi, fauqa'ala, tahta, apa lagi satu ya? Amama. Amama di hadapan. Okey, lawan dia wara'a ataupun khalfa. So ini adalah contoh sebahagian zarf. Okay. Maksudnya apa-apa perkataan selepas perkataan ini, okay, salah satu daripada ini kamu gunakan dalam ayat kamu, dia perkataan tersebut akan berbaris bawah. Okay. Lagi satu, kalau kamu nyatakan sahaja semata-mata perkataan ini sahaja dalam, sebagai contohlah kamu tulis tahta, kamu rasa ayat kamu lengkap ke? Ini bukan ayat kan? Betul tak? Dia belum lagi menjadi sebuah ayat. Sebab di bawah. Bawah apa? Apa yang di bawah? Betul tak? So, persoalan-persoalan ini sebenarnya yang membentuk ayat. Sebagai contoh, kita cakap apa di bawah? Kita cakaplah sebagai contoh, kita cakap Al-Kitabu. Okay, Al-Kitabu, buku tersebut. Al-Kitabu tahta, di bawah apa? Di bawah. So dia memerlukan arah, dia memerlukan objek, dia memerlukan lokasi, betul tak? So tahta ini adalah kata sandang dia. Okay, di bawah. Di bawah apa? Bawah meja, bawah kursi, betul tak? So kamu memerlukan pelengkap. Jadi kamu pun cakap tahtal kursi sebagai contoh. Tahtal kursi. Di sini barulah sudah menjadi ayat. Ayat tersebut mengandungi zaraf. Mana zaraf dia? Ini zaraf dia, tahta. Okey. Al-Kitabu tahtal kursi, buku tersebut di bawah kerusi. So ayat kamu sudah lengkap kerana kamu sudah memasukkan zaraf. Dan zaraf dia mestilah, tak boleh kamu masukkan tahta sahaja, belum jadi ayat. Apa yang di bawah, apa yang di mana di bawah tu, betul tak? Jadi kamu memerlukan pelengkap. Ayat tu senang cerita. Jadi kamu nyatakan Al-Kitabu tahta Al-Kursi. Dan kamu kena ingat zaraf ini kebiasaannya, kalau kamu perhatikan, dia mansub. Mansub ini maksudnya hujung huruf perkataan, huruf akhir perkataan ini berbaris atas. Dia adalah zaraf mansub. Okey. Ada sebarang persoalan ya syabab
soalan tadi? Ada soalan tak? Ada soalan berkenaan zaraf? Adam, Taufik, Anis? Ada apa-apa yang kamu nak tanya berkenaan zaraf, konsep zaraf? Tak ada. Saya harap kalau ada persoalan, ada Anis, okey, tak apa. Saya harap kamu kalau ada persoalan kamu boleh tanyakan directly kepada saya dalam WhatsApp, okey? Ingat ya. Jadi ini adalah salah satu soalan yang perlu kita berikan tumpuan kerana kewujudannya yang orang kata takkan. Orang kata memang akan wujudlah dalam soalan peperiksaan sebenar. Saya rasa dalam peperiksaan akhir pun kamu dah pernah jumpa soalan begini kan. Jadi ingat, soalan sebegini macam saya katakan tadi, kamu kena ingat 3 perkara. Biasanya kena faham 3 perkara ini. Yang pertama sekali, mauqi'ul i'rab. Okey. Kemudian halatul i'rab dan alamatul i'rab. Cuba fahamkan ketiga-tiga konsep ini. Nanti saya dah terangkan tadi sebelum ni. Nanti kamu boleh yang terlepas, kamu tengok video saya yang di awal-awal tadi, awal kelas lah. Okey. Ingat konsep bagi cuba fahamkan apa kehendak soalan. Okey. Soalan sebegini dia kamu kena fahamkan 3 perkara ni. Okey. Dan ingat, bila soalan begini, bila dia kata jumlah, maksudnya kamu kena buat ayat. Tak boleh kamu nyatakan macam tadilah, tahta semata-mata. Memang betul dia ada zaraf, tetapi belum menjadi ayat. Masih tak sempurna. Okey? Kalau ada persoalan, kamu boleh tanya. Lagi satu, jangan lupa saya minta kamu buat soalan 1 dan nombor 3 ni sahaja. Kamu boleh serahkan jawapan kamu melalui WhatsApp. Okey? Kalau tidak ada persoalan, kita tamatkan tutor kelas kita hari ini. Saya minta maaf atas kekurangan dan kelewatan hari ini. Terima kasih atas kerjasama semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.